Baik, 5.50 petang pada Khamis, keheningan petang itu terganggu oleh pergerakan tanah yang meranapkan 15 rumah dan 10 buah kenderaan serta mengorbankan nyawa 4 penduduk sehingga kini. Dan kalau kita nak lihat apa yang berlaku di Taman Bukit Permai, Ampang, itu satu yang mengejutkan di saat sejak beberapa hari lepas kita menerima hujan yang berterusan sejak beberapa hari yang lalu. Dan bertitik tolak dari situ, akhirnya penduduk di sekitar kawasan tersebut telah pun diarahkan untuk berpindah sementara menunggu pihak berkuasa membuat penilaian risiko keselamatan di kawasan tersebut. Dan untuk kita mendapatkan keadaan terkini di Taman Bukit Permai, saya nak terus bersama dengan wartawan kami di lokasi, Raja Hisham Raja Zaid. Raja Hisham, pertama sekali, apa perkembangan terkini yang boleh dikongsikan? Adakah kerja-kerja mencari semua mangsa-mangsa yang tertimbus ataupun kerja penilaian risiko masih lagi dilakukan ketika ini? Hakim, sebenarnya kerja-kerja mencari dan menyelamat telah pun dihentikan sepenuhnya pada sekitar jam 2 pagi tadi, di mana selepas penemuan mangsa ke-3, ke-4 dan ke-5 sebenarnya, Hakim. Secara rasminya angka 4 kematian itu kekal dan seorang cedera itu yang dinyatakan disahkan oleh pihak bomba dalam sidang media yang berlangsung pagi tadi. Dan hari ini, Hakim, seawal pagi tadi sehinggalah sekarang ini tidak putus-putus sebenarnya di kawasan ini menerima kunjungan dari beberapa pemimpin yang hadir untuk meninjau sendiri keadaan kesan runtuhan yang berlaku di Taman Seri ini dan Seri Permai 2 ini, dan termasuklah Menteri Besar Selangor, Menteri Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Itu antara yang datang hadir sendiri untuk melihat kesan-kesannya. Dan Hakim, kerja-kerja penilaian risiko terutamanya membabitkan kajian secara terperinci mengenai risiko berlakunya pergerakan tanah yang kemungkinan masih berlaku, mungkin masih berlaku, itu dilakukan sejak pagi tadi dan baru saja dihentikan ketika ini. Mungkin mengambil masa untuk rehat seketika setelah berkelumur sejak pagi tadi. Dilakukan oleh JKR dan sebagainya. Ini kerana kebimbangan masih lagi ada, Hakim, walaupun kerja-kerja menyelamat dan mencari dan menyelamat telah pun dihentikan. Dan kalau dilihat secara zahirnya, Hakim, daripada kaca mata saya yang berada di sini sejak awal pagi tadi, walaupun pada zahirnya tidaklah kelihatan tanah itu berlaku pergerakan secara fizikal sepanjang saya berada di sini, tetapi kita tidak tahu apakah kemungkinan berlaku pergerakan bawah yang mungkin tidak mampu dilihat oleh kacamata kita. Ini yang merisaukan sebenarnya. Tapi apapun, Hakim, arahan untuk mengosongkan rumah ataupun kediaman membabitkan penduduk di sekitar kawasan runtuhan tanah ini perlulah diikuti, dan setakat ini seperti mana yang diumumkan oleh Menteri Besar Selangor, membabitkan sebanyak 48 premis perumahan, premis kediaman. Dan mereka kini kebanyakannya lah, Hakim, siapa yang saya perhatikan telah pun meninggalkan kediaman masing-masing kerana tentunya kita tidak mahu melihat risiko itu bertambah dengan tindakan mereka untuk terus kekal berada di rumah mereka. Apapun, kita minimiskan dulu risiko itu agar kerja-kerja penyelidikan ataupun kajian mengenai risiko itu selesai dijalankan. Dan seperti mana yang diumumkan oleh Menteri Besar Selangor pagi tadi, Hakim, penilaian tahap keselamatan membabitkan cerun ataupun tapak kawasan runtuhan tanah ini mungkin akan siap sepenuhnya dan mengambil masa dalam 3 atau 4 hari, Hakim, sebelum kerajaan boleh memutuskan sama ada penduduk yang tinggal di kawasan ini boleh kembali ke rumah mereka, Hakim. Ya, Jishab, kita faham soal keselamatan, keperluan untuk berpindah dan sebagainya, tetapi sebut senang nak berpindah, tapi realitinya nak berpindah itu satu yang agak berat, terutamanya bagi kawasan perumahan di mana yang tinggal tu sudah berdekad berbelas tahun lamanya di situ. Bagaimana Raja Hisham melihat proses pemindahan penduduk sekitar yang diarahkan berpindah? Apa mungkin cabaran mereka? Ialah
mungkin nak bawa barang mana satu, sebab ni rumah kita bercerita mengenai rumah kediaman kita sendiri, nak pindah apa yang perlu dibawa, sebab kalau nak bawa dokumen penting saja mungkin tak mencukupi sebab ada barang-barang dalam rumah yang mungkin mempunyai nilai sentimental kepada penduduk. Jadi bagaimana King Rajisha melihat proses pemindahan penduduk di kawasan sekitar itu? Adakah mereka sudah mula bergerak? Adakah ada yang angkat barang sendiri, sewa lori ataupun sebagainya? Sepanjang pemerhatian saya sejak pagi tadi Hakim, saya tidak melihat sebarang masalah yang ditimbulkan oleh penduduk. Kebanyakan mereka akur dengan arahan yang ditetapkan. Ini adalah membabitkan keselamatan mereka sebenarnya. Kita tidak nafikan harta benda itu memanglah sesuatu yang kita sayang, terutamanya rumah, dan tentunya dalam rumah kita ada pelbagai barang yang berharga dan sebagainya. Tetapi ia tidaklah lebih besar daripada jika dibandingkan dengan nilai nyawa kita itu sendiri. Dan arahan perpindahan oleh pihak polis telah pun dikeluarkan malam tadi, dan saya melihat sepanjang pagi ini proses secara berperingkat, perpindahan secara berperingkat telah pun kelihatan sebenarnya memberikan penduduk di sekitar ini. Tiada rungutan apa Hakim, tiada rungutan daripada mereka sama ada mereka sayang untuk meninggalkan kediaman mereka atau sebaliknya. Walaupun kebanyakan mereka Hakim boleh dikatakan tinggal di kawasan perumahan di sini melebihi 20 tahun kebanyakannya, dan ini adalah pertama kali mereka melihat kejadian sedemikian rupa. Tentunya sesuatu yang mengejutkan juga. Di sebalik kerisauan mereka tentang perpindahan itu, mereka juga masih lagi seakan terkejut dengan apa yang berlaku, seakan tidak percaya kerana Hakim, untuk makluman semua, daripada temu bual yang saya dapatkan melibatkan beberapa penduduk di sekitar kawasan perumahan ini, kebanyakan mereka tidak pernah melihat tanda-tanda, sebarang tanda yang akan berlakunya tanah runtuh seperti seperti yang berlaku semalam. Walaupun sebelum ini berlaku hujan lebat, tahun-tahun sebelumnya juga berlaku hujan lebat. Monsun yang akan saban tahun akan datang pada musimnya. Tetapi ini adalah satu benda yang bagi mereka ia amat memeranjatkan, dan saya masih ingat salah seorang saya temu bual tadi adalah saksi kejadian semalam, di mana beliau melihat sendiri bagaimana kejadian tanah runtuh itu berlaku, dan ia amat mengerikan dan amat dahsyat sekali melihat tanah yang pada skala yang begitu besar menghempak rumah kejiranan mereka. Tentunya ia menimbulkan rasa takut melebihi rasa sayang kepada harta benda mereka. Tetapi Hakim, walau apapun, ya, kita tidak nafikan mungkin ada keberatan tu, mungkin ada sedikit, tapi saya rasa pertimbangan rasional harus diutamakan oleh mereka ketika ini, dan tentunya arahan ini bukanlah dibuat oleh pihak berkuasa sewenang-wenangnya untuk menyusahkan mereka, tidak. Ia dilakukan dengan penuh pertimbangan yang wajar, menilai semua risiko tahap keselamatan mereka, dan juga membolehkan kerja-kerja untuk pembersihan dan juga kerja-kerja penilaian, kajian dibuat dengan keadaan yang sempurna, Hakim. Ya, Rajisha, mungkin bagi mereka yang berada di luar sana, tidak tinggal di kawasan Taman Bukit Permai ini, mungkin Rajisha boleh bantu untuk memberi bayangan bagaimana kawasan sekitar ini, bentuk muka buminya, geografinya. Adakah ia kawasan yang berisiko, dikelilingi bukit bukau, ataupun ada satu kawasan perumahan itu saja sebenarnya yang ada bukit di belakangnya, ataupun sebenarnya bagaimana? Dan adakah kawasan itu merupakan kawasan yang berisiko, macam kalau kita lihat banjir, orang yang tinggal penduduk kawasan penempatan kampung yang tinggal di hulu sungai mungkin antara yang lebih berisiko dinaiki air. Tapi ini bagaimana di Taman Bukit Permai ini, Rajisha? Di kawasan sekitar Taman Bukit Permai ini sebelum saya pergi situ, apa yang kita khawatirkan ketika ini, di mana kita risau hujan akan berlaku, seakan memberi petanda yang kurang menyenangkan kerana ketegaran dentuman guruh di langit sekarang ini, dan agak mendung kawasan ini sebenarnya. Baik, Hakim, menjawab persoalan anda itu, sebenarnya Bukit Permai ini sendiri, jika mereka yang pernah melalui ataupun hadir ke sini akan melihat bahawa kawasan ini sebenarnya berbukit, dan kita hendak sampai ke kawasan ini sendiri perlu melakukan pendakian agak menegak sebenarnya daripada jalan utama ke sini. Dan jika kita lihat topografi sekeliling kawasan perumahan ini adalah
Kelilingnya Hakim daripada belakang sana sehingga ke sini dan belakang ini bersambung ke sebelah sana adalah kawasan berbukit dan cerunam sebenarnya Hakim. Dan saya mengikuti sidang media yang dilakukan oleh Tan Sri Nur Omar sebentar tadi di mana beliau mendesak agar kerajaan negeri bekerjasama dengan kerajaan persekutuan dan agensi-agensi yang terbabit melakukan kajian terperinci membabitkan beberapa kawasan di daerah Ampang dan juga di Selangor keseluruhannya yang mungkin berkemungkinan berisiko terhadap kawasan-kawasan yang memiliki cerun dan juga bukit bukau. Kerana menurut beliau kes membabitkan tanah runtuh di sekitar kawasan Ampang, Gombak ini seakan tidak asing dan ia kerap berlaku. Jika kita masih ingat beberapa tahun dahulu ia membabitkan tanah runtuh yang berlaku di Bukit Antarabangsa. Dan lebih jauh daripada itu Hakim katanya, kita tentunya tidak mahu peristiwa tragedi yang menyayat hati seperti mana yang berlaku tragedi membabitkan Highland Tower pada tahun 1993 misalnya. Tentunya ia adalah mimpi yang ngeri, yang masih segar dalam ingatan kita yang menyebabkan korban yang begitu ramai, risiko yang begitu besar dan kita masih ingat kajian juga pernah dibuat berkenaan Highland Tower satu ketika dahulu. Geoteknik mereka pernah meramalkan bahawa blok B dan C yang ada di sana itu berkemungkinan akan runtuh jua pada ketika itu. Walau bagaimanapun sehingga sekarang dua blok bangunan itu masih kekal utuh berdiri dan kita tidak tahu ketepatan jangkaan teknikal ataupun kajian yang dilakukan dan tentunya ada asas yang kukuh juga mengenai kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Nur Omar sebentar tadi kerana tentunya kita tak nak merisikokan siapa jua dalam keadaan ini Hakim kerana faktor alam semula jadi ini kadang-kadang kita tidak menjangkakan. Walaupun begitu Hakim, kita boleh mengambil langkah-langkah lebih awal untuk mengelakkan kejadian ini berlaku dengan pelbagai teknologi yang mungkin telah pun mencapai kemajuan ketika ini. Dan saya kira dengan keadaan topografi yang berbukit di sekitar kawasan perumahan, mungkin bukan kawasan ini saja Hakim, tapi kita harus melihat lebih besar. Setiap kawasan perumahan yang memiliki ataupun berhampiran dengan kawasan berbukit dan cerunam itu mungkin memerlukan kajian yang lebih teliti mengenai risiko tanah runtuh ini. Kerana mengambil iktibar apa yang berlaku Hakim semalam, jika ditanya penduduk di sekitar kawasan ini pun, mereka sama sekali tidak langsung cerita-cerita di sebalik terlintas dalam fikiran mereka dibawakan bahawa satu hari nanti akan kita bahawa bukit yang begitu kukuh di belakang yang sentiasa mereka lihat berikutnya dan juga di extraawani.com. Tapi saya kira sekian saja cerita untuk waktu ini Raja Hisham. Terima kasih atas perkongsian yang diberikan itu. Anda boleh terus layari laman web kami di extraawani.com dan juga Bulletin Awani jam berikutnya untuk pelbagai lagi cerita-cerita ataupun laporan yang kami paparkan di laman web kami. Sekian saja cerita saya Hakim Rahman. Assalamualaikum. Salam hormat.